Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali, insya-Allah kita bersama-sama akan belajar tasrif muka surat 91 ya. Tasrif muka surat 91. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua yang sudah hadir, sebelum saya memulakan kelas ni, saya nak pastikan terlebih dahulu, adakah suara saya jelas ke tidak? Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam, Tuan Azizi. Okey. Waalaikumsalam. Okey, adakah suara saya jelas ke tidak, tuan-tuan? Sebabkan kalau tak jelas, boleh saya adjustkan terlebih dahulu. Kalau jelas, insya-Allah kita akan mulakan segera. Okey, nampaknya jelas ya? Okey, baik tuan-tuan semua. Waalaikumsalam, Puan Nurmadiah. Syukran Tuan Azizi, jelas ya. Baik tuan-tuan semua, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tasrif. Jadi kita mulakan haya nabda darsana al-yaum bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Waalaikumsalam Puan Nurmah. Syukran Puan Nurmadiah, suara jelas ya. Okey, Waalaikumsalam Tuan Abdul Halim. Okey. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah hari ni kita akan belajar tasrif muka surat 91. Muka surat 91 ya. Muka surat 91. Okey, jelas. Syukran Tuan Abdul Halim. Muka surat 91. Pada muka surat 91 ni tuan-tuan semua, kita masih lagi membincangkan wazan fa'ala yaf'alu. Sama macam sebelum ni, fa'ala yaf'alu, masih lagi. Wazan dia fa'ala yaf'alu. Masih dengan wazan atau pola yang sama, iaitunya fa'ala yaf'alu. Waalaikumsalam Puan Ramlah, Puan Rin Hasan. Waalaikumsalam. Jadi kita masih membincangkan wazan fa'ala yaf'alu. Contoh kata kerja yang kita tengok pada muka surat 91 ni, contoh kata kerja dalam table ada bada'a. Bada'a ya bada'u. Bada'a ya bada'u. Maknanya memulai atau memulakan. Memulakan ya. Memulakan atau memulai ya. Bada'a ya bada'u. Memulakan, mula. Jadi ini contoh kata kerja dia tuan-tuan semua. Okey, macam biasa, yang pertama kali yang kita kena mesti hadamkan ketika kita belajar tasrif ni tuan-tuan, kita kena hadamkan cara mencari kata dasar, jazrul kalimah. Okey, kita kena pandai dalam mencari kata dasar tuan-tuan ya. Okey, sekarang saya nak tanya dahulu kepada tuan-tuan semua, apa kata dasar daripada bada'a ataupun yabda'u? Sama saja tu. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar daripada perkataan bada'a ya bada'u? Maknanya memulai ataupun memulakan. Apa kata dasar dia? Masya-Allah.
Puan Rin Hasan, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Ma jadhrul kalimah. Apa kata dasar? Ma jadhru kalimati bada'a. Apa kata dasar dia? Okey, Puan Rin Hasan yang baru jawab ya. Ada lagi nak jawab yang lain? Puan Siti Maryam. Waalaikumsalam. Okey. Ada lagi nak jawab selain daripada Puan Rin Hasan? Tak ada. Okey, waalaikumsalam Puan Maslina. Dengar je dulu. Okey, tak apa. Boleh. Okey, Tuan Abdul Halim, Ba, Dal dan Hamzah. Puan Nurmah terbaik. Tuan Abdul Halim terbaik juga. Masya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan semua kata dasar dia apa? Tengok yang sejajar dengan fa. Apa dia? Ba. Maknanya yang sejajar dengan fa adalah ba. Yang sejajar dengan ain apa? Dal. Yang sejajar dengan lam apa? Hamzah. Boleh juga tengok pada yang mudhari' boleh ya, sama saja. Nak tengok pada yang madi, nak tengok mudhari' pun tak ada masalah. Maknanya tuan-tuan semua, kata dasar dia adalah ba, dal dan hamzah. Yang sejajar dengan fa adalah ba, yang sejajar dengan ain adalah dal, yang sejajar dengan lam adalah hamzah. Ataupun istilah tasrif dia fa'ul fi'il, ba, ainul fi'il, dal, lamul fi'il, hamzah. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Okey, Puan Maslina terbaik, Puan Siti Maryam terbaik. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, tuan-tuan kena pandai dalam mencari kata dasar. Itu yang paling mustahak sangat dalam belajar tasrif. Okey, waalaikumsalam Puan Nur Fazilah. Lepas tu tuan-tuan, selepas kata dasar, selanjutnya tuan-tuan juga kena tahu apa bina dia. Bina'ul fi'il. Bina dia. Apa ni bina dia tuan-tuan? Apa bina daripada fi'il bada'a ataupun ya beda'u? Apa bina dia tuan-tuan semua? Okey, Puan Nur Fazilah betul. Ba, dal dan hamzah. Betul, terbaik. Sekarang tuan-tuan, selepas kita tahu kata dasar dia, tuan-tuan kena bagi tahu apa bina dia. Bina ni sangat senang. Kalau tuan-tuan dah dapat kata dasar, senang nak bagi tahu bina. Apa bina dia tuan-tuan semua? Waalaikumsalam. Okey. Wa iyaki Puan Zainab. Okey, Puan Rin Hasan terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Apa ni bina fi'il dia tuan-tuan? Bina fi'il bada'a ataupun dia beda'u, sama saja. Okey, Puan Nurmah terbaik. Puan Nurmadiah terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Tak ada. Jadi tuan-tuan, apa bina dia? Tuan-tuan tengok pada kata dasar. Fokus kepada kata dasar dia. Pada kata dasar ni ada ke huruf illah? Oh, tak ada Ustaz. Maknanya dia sahih. Lepas tu, kalau tuan-tuan dah tahu dia sahih ada 3 jenis. Sahih ada 3 bentuk. Ada sahih salim, ada sahih mudha'af, ada sahih mahmuz. Sahih salim, sahih mudha'af tu apa? Yang ada huruf yang sama. Sini tak ada huruf yang sama pun. Cumanya dekat sini ada hamzah Ustaz. Nama dia sahih mahmuz. Ini nama dia apa tuan-tuan? Sahih mahmuzun. Jadi sahih mahmuz. Okey, boleh juga mahmuzul lam, boleh juga. Tak apa, penormah terbaik. Peramlah betul. Jadi sahihun mahmuzun. Terbaik. Jadi tuan-tuan semua, yang paling mustahak kita kena tahu kata dasar. Kalau kita dah tahu kata dasar, senang kita nak cari bina. Jadi 2 ya. Kata dasar, bina. Kata dasar dan bina. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya-Allah. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Untuk 2 poin ni. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sini kita tak cari bentuk asal ke Ustaz? Macam sebelum-sebelum ni kita belajar, kita ada cari bentuk asal. Tak ada. Pada yang sekarang ni tuan-tuan semua, kita tak ada cari bentuk asal. Sebabkan dia sama je macam wazan ya. Bada'a, fa'ala, yaf'alu, ya beda'u. Tak ada yang berbeza dengan wazan. Maknanya kita tak payah nak mencari bentuk asal. Okey, syukran Puan Rin Hasan. Alhamdulillah faham ya. Tuan Zainal, Puan Siti Maryam. Okey, terbaik untuk jawapan tadi ya, Puan Zainab. Okey, terbaik. Okey, semua cakap faham ya. Alhamdulillah. Kalau macam tu, kita teruskan kepada sirah
wazan dan makna perkataan. Okey. Sighah, wazan dan makna perkataan. Atau mauzun lah, kita buat sini ni mauzun ya. Okey tuan-tuan semua. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah, apa yang kita cakap dalam bahasa Arab, orang yang membaca, pembaca. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Pembaca ataupun orang yang membaca. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Orang yang membaca ataupun pembaca. Sila tuan-tuan tulis dalam ruang komen. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah, orang yang membaca ataupun pembaca. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Orang yang baca ataupun pembaca. Okey, Tuan Abdul Halim terbaik, Masya Allah. Okey, ada lagi nak jawab? Tuan Haji Zainal terbaik, Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Terbaik semua, Masya Allah. Ada lagi tak yang jawab? Ni, okey, Puan Rin Hassan terbaik, Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi tuan-tuan semua? Puan Maslina terbaik, Puan Nurmah terbaik. Terbaik, Masya Allah. Betul tuan-tuan semua ya. Jadi bahasa Arab dia adalah qari'un. Qari'un. Ustaz, saya tengok kata kerja dia qara'a Ustaz. Mungkin ada soalan. Saya tengok kata kerja dia qara'a. Hamzah dia di atas alif Ustaz. Hamzah dia di atas alif. Mungkin ada yang tertanya-tanyalah. Hamzah dia di atas alif Ustaz. Sedangkan qari'un ni hamzah dia di atas alif bengkok. Ya, yang macam ya tu hamzah dia. Kenapa boleh berbeza Ustaz? Mungkin ada yang bertanya ya. Itu berbeza tuan-tuan semua disebabkan kalau sebelum hamzah baris bawah, sebelum hamzah ni kan hamzah, sebelum dia apa? Ra ya. Ra ni baris bawah. Ra tu baris dia baris apa? Baris bawah. Maka hamzah di atas alif yang macam ya, alif bengkok. Lepas tu kalau hamzah sebelum dia baris atas, maka hamzah di atas alif tuan-tuan semua. Hamzah di atas alif. Hamzah di atas alif. Jadi kalau sebelum hamzah tu baris atas, maka hamzah di atas alif. Kalau sebelum hamzah tu baris bawah, maka hamzah di atas alif bengkok. Macam tu tuan-tuan. Jadi perbezaan penulisan hamzah dia tu itu disebabkan oleh huruf sebelum dia. Okey. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi untuk yang pertama ni, apa bahasa Arabnya orang yang baca atau pembaca, iaitunya qari'un. Okey, terbaik, Masya Allah. Semua dah jawab dah. Puan Nurmadia, Puan Nur Fazilah, Puan Ramlah, Puan Nurmah, Puan Maslina, Puan Rin Hasan. Terbaik semua, Masya Allah. Terbaik. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya lagi kepada tuan-tuan. Apa sighah dia tuan-tuan? Apa sighah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sighah dia tuan-tuan semua? Apa sighah? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sighah dia tuan-tuan? Ada yang boleh? Apa sighah dia? Ada yang boleh dapatkan? Sighah dia apa ni? Adakah dia fi'il madi? Adakah dia fi'il amar? Adakah dia isim masdar? Adakah dia isim fa'il? Adakah dia isim maf'ul? Sighah dia qari'un. Apa sighah dia tuan-tuan semua? Okey, Puan Maslina terbaik. Tuan Haji Zainal terbaik. Puan Rin Hasan terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dalam ruang komen. Jangan malu-malu. Kalau kita belajar ni tak apa silap-silap pun. Boleh jawab saja dalam ruang komen. Puan Nurmadia, Puan Nur Fazilah, Tuan Abdul Halim, Puan Zainab terbaik. Puan Nurmah terbaik. Masya Allah. Betul. Semua betul lah. Sighah dia apa tuan-tuan? Iaitunya ismul fa'il. Ismul fa'il. Kata nama pelaku. Orang yang membaca. Ataupun pembaca. Yang berbuat. Yang berbuat ismul fa'il. Kata nama pelaku. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Okey. Puan Ramlah betul.
Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Kita dah tahu sirah dia ismul fa'il. Lepas tu apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Wazan dia tuan-tuan. Wazan. Sila. Sirah ismul fa'il. Perkataan dia adalah qari'un, maka wazan dia apa tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Puan Nur Fazilah, Puan Nur Hasan terbaik. Puan Siti Maryam, itu sirah tadi ya, terbaik. Puan Kamaria, tak apa. Puan Maslina, terbaik. Okey, terbaik. Masya Allah. Apa tuan-tuan semua wazan dia? Senang saja. Tengok wazan yang, kalau nak pastikan wazan, tengok pada muka surat. Pada muka surat 88 ya. 88. Tengok pada yang binat sahih dia. Tengok pada yang muka surat yang binat sahih ya. Jadi wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah fa'ilun. Fa'ilun. Jadi wazan dia adalah fa'ilun. Terbaik. Masya Allah. Puan Ramlah, Tuan Abdul Halim, Puan Nurmadiah, Tuan Zainal, Puan Siti Maryam terbaik. Puan Nurmah terbaik. Masya Allah. Wazan dia adalah fa'ilun. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah kita dah dapatkan perkataan apa bahasa Arabnya orang yang baca itunya qari'un. Apa wazan dia fa'ilun, apa ismul fa'il, apa sirah dia? Sirah dia adalah ismul fa'il. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Okey, jelas dah insya-Allah ya. Okey, kalau jelas kita cuba teruskan kepada yang lain lagi insya-Allah. Okey, syukran Tuan Haji Zainal, Puan Normah, Puan Maslina, Puan Nur Fazilah. Terbaik. Syukran semua. Okey, sekarang tuan-tuan semua, saya nak minta tuan-tuan semua, madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arabnya? Jangan menghasut. Jangan menghasut. Jangan menghasut. Jangan menolak. Jangan menolak, sorry. Jangan menolak. Saya ubah ya, tuan-tuan semua. Jangan menolak. Apa bahasa Arabnya? Jangan menolak. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Jangan menolak. Menolak ya. Jangan menolak. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jangan menolak. Jangan menolak. Ada yang boleh? Apa bahasa Arabnya? Jangan menolak. Okey, sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Jangan menolak. Ada yang dapat? Okey, Puan Rin Hasan terbaik, Masya Allah. Puan Nur Fazilah terbaik, Masya Allah. Tuan Abdul Halim ada kesilapan ni sedikit. Mungkin salah type mungkin. Puan Zainab terbaik. Puan Zainab berlebih pula hamzah dia. Silap sedikit tu. Tuan Haji Zainal terbaik. Puan Maslina terbaik. Puan Nurmah terbaik. Masya Allah. Okey, terbaik semua. Puan Nurmah terbaik. Puan Siti Maryam terbaik. Masya Allah. Okey. Dah ya. Jadi tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya? Jangan menolak. La tadra. La tadra. La tadra. La tadra. Jadi la tadra ni maknanya jangan menolak. La tadra. Okey, Puan Kamariah salah penulisannya mungkin. Salah ni. Salah type mungkin. Puan Ramlah terbaik, Puan Siti Maryam terbaik, Puan Zainab terbaik, Tuan Abdul Halim terbaik. Okey. La tadra. Hamzah dia di atas alif ya, sebabkan sebelum dia baris atas. La tadra. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, la tadra, jangan, yang bermaknakan jangan menolak ni, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia? Apa sirah dia? Sila
tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua hapus sila dia. Okey. Ada yang boleh jawab? Puan Kamariah tertekan. Okey, tak apa. Puan Rin Hassan terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Puan Zainab terbaik. Puan Nurmah terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Okey. Puan Nurmadiah, Puan terbaik. Puan Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Kamariah terbaik. Masya Allah, terbaik. Puan Maslina terbaik. Puan Ramlah Usman terbaik. Masya Allah. Jadi, sirah dia apa tuan-tuan? Fi'il nahi. Fi'il nahi ya. Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Tuan Haji Zainal terbaik. Okay. Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Bahasa Arab jangan menolak adalah la tadrab. Lepas tu sirah dia itunya fi'il nahi. Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan ya? Apa wazan dia? Okey. Okey. Ada yang boleh? La taf'al. Puan Nur Fazilah. Puan Rin Hassan terbaik. Puan Nurmah terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Ada lagi nak jawab? Okey, Puan Nurmah. Okey, Puan Nurmadiah, Tuan Haji Zainal, Tuan Haji Abdul Halim, Puan Kamariah terbaik. Jadi wazan ni tuan-tuan adalah la taf'al. La taf'al. La taf'al. Maknanya apa? Jangan maknanya la tadra' tadi maknanya jangan menolak. Wazan dia adalah la taf'al. Fi'il nahi, sirah dia adalah fi'il nahi. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya tengok tuan-tuan semua boleh jawab lah. Nampaknya senang ini ni. Nampaknya senang. Okey, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, itu untuk kita pembincangan kita mengenai sirah wazan. Yang kita cari bahasa Arabnya tadi itu dinamakan dengan mauzun ya. Sebabkan kita nak timbang dengan wazan. Jadi perkataan, ni kan qari ni tuan-tuan, ini kan kita nak timbang dengan wazan. Ini dinamakan dengan mauzun lah istilah dia. Sebabkan dia yang ditimbang dengan wazan. Dia, yang kita cari pola dia. Okey tuan-tuan ya. Terbaik. Masya Allah. Sekarang kita cuba membuat latihan. Tuan-tuan semua bersedia ke tidak? Kita buat latihan lagi ni. Bersedia ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Bersedia ke tidak? Kita akan buat latihan. Bersedia ke tidak? Sekali-sekali saya tanya bersedia ke tidak dia ni. Sebabkan latihan, kalau latihan ni kita kena fikir banyak ni. Kita kena bincang nak tasrif dia, kita kena bincang nahu dia. Kena bincang tasrif dan nahu sekali ya. Okey, bersedia semua nampaknya. Okey, kita cuba buat yang nombor 2. Okey, syukran Puan Rin Hassan, Tuan Haji Zainal. Syukran. Okey, Puan Nur Fazilah, syukran. Kalau saya tanya bersedia ke tidak, mungkin saya boleh cubalah dalam bahasa Arab tuan-tuan semua. Dalam bahasa Arab, bersedia ke tidak tu bahasa Arab dia adalah, kalau sebelum ni saya bagi tahu hal antum musta'idun boleh juga, ataupun saya tanya hal antum jahizun, jahizuna boleh juga. Jawapan dia macam mana? Naam. Naam, nahnu jahizun. Jahizun ni maknanya apa Ustaz? Maknanya bersedia. Hal antum jahizun? Naam, nahnu jahizun. Ya, kita bersedia. Boleh nak gunakan bahasa Arab. Bersedia ke tidak? Hal antum jahizun? Naam. Naam, nahnu jahizun. Ya, kita bersedia. Masya Allah. Macam tu tuan-tuan ya. Bolehlah nanti kita praktikalkan lah insya-Allah bila kelas selanjutnya insya-Allah. Okey. Ini untuk bahasa Arab. Jadi jahizun maknanya bersedia. Okey. Okey, kita teruskan ya. Tak apalah. Esok-esok lah kita pakai insya-Allah. Sekarang kita cuba membuat latihan nombor 2 ya. Nombor 3. Sorry tuan-tuan ya. Nombor 3. Latihan nombor 3. Latihan yang nombor 3. Okey, saya kecilkan lagi. Latihan yang nombor 3. Okey.
Latihan nombor 3. Okey. Ini senang saja ni. Okey, lepas tu zulma akhika. Okey. Okey tuan-tuan ya. Masya-Allah semua bersedia. Nah, okey betul. Naam, nahnu jahizun. Terbaik. Masya-Allah. Syukran. Masya-Allah semua dah semua gunakan bahasa Arab. Terbaik. Masya-Allah. Terus praktikal betul. Kita kalau dah tahu satu vocab tu kita kena tulis sebenarnya. Kita kena praktikal. Sebab kan kalau dah praktikal tu insya-Allah boleh lekat lah. Okey, terbaik. Masya-Allah. Okey, insya-Allah di lain masa kita cuba lagi menggunakan bahasa Arab. Okay, saya tak gunakan adakah kamu semua bersedia? Saya tak gunakan tu lagi tu. Saya akan tanyakan hal antum jahizun insya-Allah ya. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Sekarang kita cuba yang ini, yang la bla 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 ni ya. Kita tak tahu ni. Apa bunyi dia tak tahu ya. Kita cuba pertama kali kita cuba cari fi'il madi dia. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia? Sila tulis dalam ruang komen. Perkataan dia la. Lepas tu ada ta, hamzah, tha dan ra. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Okey, Puan Nur Fazilah terbaik. Terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Tuan Haji Zainal terbaik. Apa fi'il madi dia? Oh, saya terbalik ni ya. Terbalik tulisan saya ni. Sepatutnya sa dulu ya. Okey, maaf tuan-tuan ya. Silap tulis ni. Silap tulis. Minta maaf. Okey, terbaik. Okey, sa'ara. Okey, terbaik. Sa'ara. Terbaik, masya-Allah. Okey, latihan yang mana Ustaz? Latihan yang nombor 3 saja. Nombor 3 muka surat 91. Bukan yang bawah ya. Nombor 3 yang ada baris tu, yang di bawah table. Bukan yang paling bawah sekali ya, bukan. Okey. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Saya nampak semua dah jawab betul lah. Fi'il madi dia adalah sa'ara. Sa'ara tu maknanya apa? Telah menuntut balas. Menuntut pembalasan. Menuntut balas. Okey, terbaik. Jadi fi'il madi dia sa'ara. Maknanya menuntut balas. Puan Nurma, yang bawah. Yang bawah tu tak ada baris. Pening kepala kita. InsyaAllah nantilah. Boleh kita cuba-cuba. Bila mana kita dah hadam tasrim, insyaAllah boleh kita cuba. InsyaAllah. Kalau kita ada kesempatan ya, insyaAllah. Fi'il madi dia adalah sa'ara. Lepas tu sirah dia tuan-tuan. Sirah dia apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan semua, sirah dia. Sirah. Okey, Puan Nurmadiah, Puan Rina Hasan, yang kalau Puan Nurmadiah cakap sa, hamzah dan ra, itu kata dasar. Puan Rina Hasan juga tu. Kalau Puan Rina Hasan cakap sa, hamzah dan ra, itu kata dasar ya. Saya tanya tadi tu fi'il madi. Fi'il madi dia apa? Sa'ara. Okey ya. Okey, sekarang sirah dia tuan-tuan. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah daripada la? Lepas tu yang kita tengok yang warna kuning tu, yang dalam ayat tu. Okey. Okey, Puan Nurmadiah, kalau fi'il madi dia bukan dipisah-pisahkan ya, sambung huruf dia, sa'ara. Puan Nurmadiah silap ya. Itu kata dasar tu Puan Nurmadiah. Puan Kamaria. Itu kata dasar tu. Okey. Okey. Terbaik, masya-Allah. Semua jawab betul ya. Fi'il nahi, betul. Semua jawab dah. Fi'il nahi. Terbaik. Fi'il nahi. Sebabkan dia dimulakan dengan la. Kalau dah dimulakan dengan la ni senang insya-Allah fi'il nahi ya. Jadi sirah dia adalah fi'il nahi. Cuma saya tadi nampak masih banyak yang silap. Kalau ditanyakan fi'il madi, jawapan dia tu bukan yang sa, hamzah dan ra, bukan tuan-tuan ya. Bukan jawapan dia sa, hamzah dan ra, bukan. Ini ni kata dasar ni tuan-tuan. Ini kata dasar ni. Sa, hamzah dan ra. Kalau ditanyakan fi'il madi, jawapan dia adalah
Sa'aro yang dalam table. Dalam table ada. Dalam table ya. Beza ya. Jadi kalau ditanyakan fi'il madi apa, kata dasar tu beza. Kata dasar tadi itulah. Sa, hamzah dan ro. Macam tu ya. Okey, terbaik. Tak apa. Silap-silap sikit tak apa. Tak apa. Okey, sirah dia fi'il nahi. Fi'il madi dia adalah sa'aro. Macam mana tahu fi'il nahi Ustaz? Sebabkan dimulakan dengan la. Okey. Okey. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Tak apa. Janji tuan-tuan tetap jangan patah semangat. Walaupun silap jangan patah semangat. Tetap menjawab juga ya. Tetap memberikan jawaban kalau ditanyakan ya. Okey. Fi'il nahi dia, sirah dia adalah fi'il nahi. Lepas tu tuan-tuan semua, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Wazan pola dia. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia? Okey. Ada yang boleh? Wazan dia. Kalau wazan, maka maknanya saya tanyakan pola ya, pola dia. Tuan Haji Zainal terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Puan Nurmah terbaik. Masya-Allah. Okey. Puan Rin Hasan, kalau fa'ala tu fi'il madi ya, ini wazan untuk fi'il nahi dia, fi'il nahi. Untuk wazan untuk fi'il nahi maksud dia. Okey, Puan Siti Mariam, Puan Nurmadia, Tuan Abdul Halim, Puan Ramlah terbaik. Masya-Allah. Jadi wazan dia, okey, Puan Rin Hasan terbaik. Jadi wazan dia tuan-tuan, wazan untuk fi'il nahi ya, yang untuk warna kuning ni ya. Warna kuning ni ya. Wazan dia apa? La taf'al. La taf'al. Maknanya bacaan dia apa tu? Yang warna kuning tu la tas'ar. La tas'ar. Maknanya dekat sini ni la tas'ar. La tas'ar. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi bacaan dia adalah la tas'ar. La taf'al. Itu wazan dia. Okey, terbaik. Masya-Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Betul. Okey, lepas tu tuan-tuan, kita dah tahu wazan dia. Apa kata dasar dia? Majazrul kalimah. Ni baru kata dasar ni. Ni kata dasar lagi ni. Kata dasar tu tengok pada wazan ni. Tengok pada kolom wazan ni senangnya. Tengok yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Tengok yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Tengok yang sejajar dengan fa, ain dan lam ya. Kata dasar. Jadi tuan-tuan semua, apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ni baru kata dasar yang kita cari. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia? Puan Rin Hasan terbaik. Puan Nurmah terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Apa kata dasar dia? Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Ni baru kata dasar ya. Kata dasar. Okey. Puan Siti Mariam, Puan Zainab terbaik. Terbaik. Jadi tuan-tuan semua, kata dasar dia apa? Tengok sejajar dengan fa. Yang sejajar dengan fa adalah sa. Yang sejajar dengan ain apa? Yang sejajar dengan ain adalah hamzah. Lepas tu yang sejajar dengan lam apa? Yang sejajar dengan lam iaitunya ra. Okey. Jadi kata dasar dia apa? Sa, hamzah dan ra. Itu kata dasar dia tuan-tuan semua. Sa, hamzah dan ra. Okey. Terbaik. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ya? Okey. Lepas tu bina dia tuan-tuan. Bina dia. Kita dah dapat kata dasar, maka kita boleh cari bina dia. Apa ni bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Kata dasar dia sa, hamzah dan ra. Maka bina dia apa tu tuan-tuan? Apa bina dia? Tuan-tuan kalau nak tentukan bina, tengok pada kata dasar ya. Fokus kepada kata dasar dia. Tengok kata dasar dia. Kalau nak tentukan bina, fokus kepada kata dasar.
Okey, Puan Rina Hassan terbaik. Masya Allah, laju ya. Puan Masrina terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, tak ada lagi. Jadi tuan-tuan semua, bina dia apa? Puan Nurmah terbaik. Bina dia apa Ustaz? Tengok pada kata dasar dia. Tengok pada kata dasar dia. Tengok dekat sini. Sa, Hamzah dan Ra. Maknanya tak ada huruf illah Ustaz. Maknanya dia sahih. Oh, tak ada huruf illah. Lepas tu maknanya dia sahih. Sahih ada 3. Sahih salim, sahih mudha'af, sahih mahmuz. Ini ada Hamzah Ustaz. Maknanya dia sahih mahmuz. Sahih mahmuz. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Semua jawab betul ya. Okey, terbaik. Macam mana tuan-tuan semua? Untuk tasrif ni. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Untuk tasrif ni tuan-tuan semua, jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Tasrif dia. Jelas ke tak jelas? Okey. Jelas insya-Allah. Kalau jelas, kita akan cuba meneruskan kepada perbincangan nahu dia ya. Perbincangan nahu. InsyaAllah. Okey, jelas semua. Terbaik, Masya Allah. Terbaik tuan-tuan. Terbaik. Wadih. Okey, sekarang kita buat nahu dia tuan-tuan. Kita buat nahu dia. Yang pertama la. La. La ni tuan-tuan, dia adalah la nahiyah, betul. La nahiyah. La nahiyah, betul. Tapi dia juga sebagai apa? Amil jazam. Tukang kacau. Tukang kacau jazam. Dia yang menjadikan kata kerja selepas dia menjadi jazam. Jadi la dekat sana tu la nahiyah dan dia adalah amilul jazmi. Nama dia amil. Amil ni maknanya tukang kacau ya, tukang kacau. Yang berbuat jazam lah. Okey. Maka tuan-tuan macam mana tuan-tuan mengi'rabkan fi'il mudhari' ni? Macam mana tuan-tuan mengi'rabkan tas'ar ni? Tas'ar. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen macam mana tuan-tuan mengi'rabkan tas'ar tu tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. La juga ambil jalan betul. Sila tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua mengi'rabkan tas'ar? Sila tulis dalam ruang komen. Sebelum dia la ada la nahiyah dan dia adalah amil jazam, betul. Wa amil jazam, betul. Terbaik, Masya Allah, betul. Puan Fazilah. Sekarang tuan-tuan, tas'ar dia. Tas'ar dia jadi apa tuan-tuan? Tas'ar dia macam mana tuan-tuan i'rabkan? Dalam ilmu nahu ya. Macam mana tuan-tuan i'rabkan dalam ilmu nahu? Tas'ar. Ada yang boleh? Tak ada? Ada yang boleh tak? Kalau dia kata kerja, sebutkan nama dia. Kalau kata kerja ya, sebutkan nama dia. Nama dia siapa? Fi'il madi ke, mudhari' ke, amar ke, siapa? Lepas tu sebutkan i'rab dia. Lepas tu sebutkan alamat dia. Lepas tu sebutkan jenis dia. Okey. Ada yang boleh? Kita cuba sama-sama ya. Ini fi'il apa tadi tuan-tuan? Ustaz, dalam tasrif nama dia fi'il nahi Ustaz. Betul. Dalam tasrif nama dia fi'il nahi. Sebabkan tasrif dia kira sekali dengan la ni. Satu package. La dengan fi'il ni. Jadi nama dia fi'il nahi. Tapi kalau kita pisahkan la dekat atas, la sendiri, tas'ar sendiri. Kita pisahkan dia. La ni la nahiyah. Tas'ar ni apa dia? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau kita pisahkan dia jadi fi'il mudhari'. Tapi kalau kita anggap satu package, maka dia fi'il nahi. Jadi dalam ilmu tasrif, dia anggap satu package ni. Satu kesatuan, satu package. Sebab tu nama dia fi'il nahi. Kalau kita pisahkan, la ni amil jazam, tas'ar ni fi'il mudhari'. Bukan fi'il nahi tuan-tuan ya, fi'il mudhari'. Bukan fi'il nahi ya, fi'il mudhari'. Jadi tuan-tuan semua, yang fi'il nahi yang tuan-tuan baca muka surat 91 ni, semua fi'il nahi itu, asal dia adalah fi'il mudhari'. Asal dia sebenarnya dia fi'il mudhari', cuma ditambahkan dengan la. Jadi kalau dalam nahwu, dia pisahkan la amil jazam, tas'ar fi'il mudhari'. Tapi dalam ilmu tasrif, dua-dua tu sekali la dengan tas'ar satu package, mereka berdua adalah fi'il nahi. Jadi itu beza dia. Jadi fi'il mudhari'. Lepas tu
I'rab dia apa? Adakah dia marfu', adakah dia mansub, adakah dia majzum? Kita tengok ada tak yang kacau dia? Ada ustaz tadi ustaz sebut ni yang lah ni tukang kacau. Kacau apa? Jazam. Oh, maknanya dekat sini majzumun. Majzum. Di fi'lun mudhari'un majzumun. Jazam dengan apa? Apa alamat jazam dia? Ujung dia sukun ustaz. Oh, bisukun ni. Macam tu tuan-tuan ya. Bisukun ni. Majzum bisukun. Terbaik. Lepas tu tuan-tuan, ini kan fi'il mudhari' ya. Tuan-tuan dah belajar dah. Fi'il mudhari' tu tuan-tuan ada 3 jenis. Dalam nahwu ni ada 3 jenis. Dalam level 3 di dekat-dekat awal level 3 tu ada fi'il mudhari' jenis dia ada 3. Ada yang sahihul akhir, ada yang mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari' itu tengok pada ujung saja. Adakah ujungnya huruf illah ke tak? Oh, ujungnya ra ustaz, tak ada huruf illah ustaz. Oh, maknanya dia li'annahu sahihul akhir nama dia. Sahihul akhir. Jadi tuan-tuan semua, dalam ilmu nahwu ada 3 jenis fi'il mudhari'. Ada 3 jenis fi'il mudhari'. Macam mana kita nak bezakan dia ustaz? Tengok pada ujung dia. Tengok pada ujung fi'il mudhari'. Kalau ujung dia ada huruf illah, maka nama dia mu'tal akhir. Contoh dia ustaz? Contoh dia lah. Contoh dia, saya berusaha. As'a. Saya berlari. Ajri. Saya berdoa. Ad'u. Ini ujung dia ada huruf illah ni tuan-tuan. Ini nama dia mu'tal akhir. Ini nama dia mu'tal akhir. Ada huruf illah di ujung. Di ujung ya. Huruf illah di ujung. Ini mu'tal akhir nama dia. Kalau yang macam tadi tu, ujung dia huruf, contoh yang tak ada huruf illah di ujung ustaz. Contoh dia aktubu. Contoh lagi aqulu. Dua-dua ni tuan-tuan ini sahihul akhir. Ustaz, dekat aqulu ni ustaz ada waw, dekat sini ustaz ada huruf illah ustaz. Tapi dalam ilmu nahwu, jenis fi'il ni tengok kepada huruf terakhir. Huruf terakhir dia apa? Huruf lam. Lam adakah huruf illah? Bukan. Maknanya dia sahihul akhir. Sahih. Dia bukan huruf illah ya. Jadi tengok kepada huruf terakhir. Jadi kalau untuk nahwu nak membezakan fi'il mudhari' ada 3 jenis. Tengok kepada ujung. Fi'il mudhari' saja ya. Ini jenis untuk fi'il mudhari' saja. Tengok kepada ujungnya. Oh, huruf sahih ujung dia. Maknanya huruf sahihul akhir. Ada satu lagi. Yaktubuna. Yaktubuna, mereka menulis. Ujung dia waw dengan nun. Maknanya ini apa nama dia? Af'alu khamsah. Ini af'alu khamsah ni. Jadi kalau ujung dia una, ani, ina itu af'alu khamsah. Jadi 3 jenis fi'il mudhari' tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua ada belajar ni dalam ilmu nahwu. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Boleh tengok kembali rakaman Ustaz Angga ya. Ada tu insya-Allah. Beliau ajarkan tu insya-Allah. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Jadi ini li'annahu sahihul akhir. Ini sahihul akhir ya. Jadi fi'il mudhari' tu ada jenis juga. Fi'il mudhari' juga ada jenisnya. Fi'il madi tak ada. Fi'il amar tak ada. Fi'il mudhari' saja ada jenis dia. Okey, terbaik. Masya-Allah. Fi'il mesti ada fa'il tuan-tuan. Okey, semua cakap jelas ya. Syukran. Jadi tuan-tuan semua fi'il mesti ada fa'il. Fi'il mesti ada fa'il. Wa fa'iluhu. Fi'il mesti ada fa'il. Wa fa'iluhu. Apa fa'il dia tuan-tuan? Janganlah menuntut balas. Siapa fa'il dia? Wa fa'iluhu. Mana fa'il dia tuan-tuan? Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Mana fa'il dia? Ada yang boleh jawab? Ada yang boleh jawab fa'il dia? Fa'il dia mana tuan-tuan semua? Mana fa'il dia? Janganlah menuntut balas. Siapa yang jangan menuntut balas ni? Siapa? Okey, Puan Zainab terbaik. Boleh. Ada lagi nak jawab? Okey.
Ada lagi. Puan Nur Fazilah terbaik. Puan Nurmah terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Okey, tak ada lagi? Okey. Puan Rin Hasan, Puan Kamariah terbaik. Jadi tuan-tuan faedah apa? Anta. Ada yang jawab anta, simple saja boleh. Jadi wa fa'iluhu anta ini simple saja ni. Yang lebih tepat dia tu wa fa'iluhu domirun, ganti nama yang tersembunyi, tak ada anta dekat sana ustaz, tersembunyi nama dia, mustatir. Jadi wa fa'iluhu domirun mustatirun anta. Ini juga masih sangat sederhana lagi. Jadi cara dia tu, cara yang paling senang tu cakap saja fa'il dia anta. Itu cara yang paling senang. Cara yang nombor 2 yang senang tu cakap saja wa fa'iluhu dhamir mustatir anta. Itu cara yang nombor 2 yang senang lah. Cara yang terakhir yang sempurna macam mana ustaz? Ini dhamir mustatir. Tuan-tuan semua, kalau terjumpa fi'il nahi ujungnya sukun macam ni, fi'il nahi ni kan ujungnya sukun, itu confirm mustatir dia fa'il dia. Confirm mustatir, confirm mustatir. Jadi kalau terjumpa fi'il nahi ujungnya sukun, pasti fa'il dia anta, pasti confirm. Sebab tu dia mustatir, nama istilah dia wujuban. Mustatir wujuban. Ini nama dia mustatir wujuban. Jadi dhamirul mustatirun wujuban. Dhamir yang disembunyikan. Apa disembunyikan? Taqdiruhu, yaitunya apa? Yaitunya anta. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi cara pertama, cara nak jawab dia apa? Cara yang paling senang tu dhamir yang paling senang tu dia adalah wa fa'iluhu anta. Itu saja. Itu paling simple lah. Wa fa'iluhu anta. Itu yang paling simple. Boleh saja. Cara yang kedua yang agak sempurna sikit. Wa fa'iluhu dhamir mustatir anta. Itu boleh juga. Cara yang paling sempurna wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamir yang tak nampak tapi dia wajib confirm dia tak nampak dekat sana. Confirm tak nampak. Sebab kan kalau fi'il nahi ujung dia sukun itu confirm, itu tak nampak je tu. Takkan mungkin ada fa'il dia yang nampak, tak ada. Jadi nama dia wujuban. Siapa yang tak nampak tu, ganti nama apa yang tak nampak tu? Iaitunya taqdiruhu anta. Itu ganti nama yang tak nampak tu, anta tu. Macam tu tuan-tuan ya. Ini cara yang salah satu cara yang sempurna adalah kalau tuan-tuan nak sebut dengan wa fa'iluhu anta tak apa. Yang terpulang kepada tuan-tuan yang mana yang senang. Okey tuan-tuan ya. Janganlah engkau menuntut balas akan kezaliman. Akan kezaliman. Ini jadi apa ni tuan-tuan? Janganlah menuntut akan kezaliman. Ini jadi apa ni tuan-tuan? Zulma tu jadi apa tuan-tuan? Ada boleh jawab? Zulma. Jadi apa dia tuan-tuan? Zulma. Ada boleh jawab? Zulma. Belum terbiasa lagi Ustaz. Boleh. Tuan-tuan semua kalau nak ulang kaji yang ini ada pada level 4. Pada level 4 pada bab dhamir ada tu insya-Allah. Sila tuan-tuan semua zulma. Zulma jadi apa tu tuan-tuan? Janganlah engkau menuntut akan kezaliman. Zulma jadi apa tuan-tuan? Okey, terbaik masya-Allah. Betul. Tuan Haji Zainal terbaik. Puan Haji Zainal, Puan Zainab terbaik. Puan Nurmah, isim masdar tu sirah Puan Nurmah. Itu sirah nama dia. Itu sirah. Sekarang kedudukannya sebagai apa? Nahu tak ada cerita pasal sirah ya. Nahu kedudukan. Sebagai apa dekat sana? Puan Kamariam. Tanya Puan. Okey, terbaik. Semua jawab betul nampaknya. Betul. Puan Nur Fazilah lengkap. Betul. Kita sebut yang pertama kedudukan dia. Maf'ulun bih. Sebabkan dia objek kan. Janganlah menuntut akan maf'ulun bih. Akan kezaliman maf'ulun bih. Maf'ulun bih i'rab dia macam mana tuan-tuan? Mansub i'rab dia. I'rab ni marfu', mansub, majrur, majzum. Mansub apa alamat dia? Apa ciri khas mansub dia? Apa tanda dia nasab? Bil fathah. Di ujung dia ada baris atas. Okey, ada yang tambahkan Ustaz ini isim mufrad Ustaz. Boleh, li'annahu isim mufrad boleh. Ini isim mufrad Ustaz, betul ni isim mufrad.
Tapi tuan-tuan, ada yang lebih penting dekat sini tuan-tuan. Ada yang lebih penting dekat sini. Dia isim mufrad, betul. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan semua. Kenapa perkataan zulma ni tuan-tuan, dia tak ada alif lam, tak ada tanwin? Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia tak ada alif lam dan kenapa dia tak ada tanwin? Kenapa tak punya alif lam dan tanwin tuan-tuan? Kenapa? Betul, dia beri fathah kan. Sepatutnya kalau fathah lah, kalau tak ada alif lam, mestilah ujung dia tanwin. Zulman. Mesti macam tu. Kenapa dia tak boleh tanwin, tuan-tuan? Okey, terbaik. Wan Rin Hasan. Okey. Betul. Kenapa dia tak boleh tanwin? Sepatutnya kalau baris atas, kalau ujung dia baris atas, sepatutnya dia kena tanwin tu. Sebab kan sebelum dia tak ada alif lam pun. Kalau ada alif lam barulah tak boleh tanwin. Ini tak ada alif lam, tak boleh pula tanwin. Kenapa? Terbaik. Masya Allah. Wahwa mudhaf. Ni cara yang panjang lah. Kalau tuan-tuan nak buat cara panjang macam ni, boleh juga. Tak ada masalah. Okey, kejap ya. Saya kecilkan yang ni lah. Okey. Okey, terbaik. Macam tu tuan-tuan. Jadi, zulma maf'ulun bih mansub bil fathah li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf. Lepas tu tuan-tuan, akhika. Akhi dengan ka. Akhi dengan ka. Akhi ni macam mana tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Akhi? Macam mana tuan-tuan menjawab dia akhi? Akhi jadi apa tuan-tuan? Sebelum dia ada mudhaf, maka jadi apa dia? Akhi. Sila jawab. Ada yang boleh jawab? Akhi ka. Akhi. Puan Zainab terbaik. Ada lagi nak jawab? Akhi. Okey, betul. Tuan Abdul Halim betul yang tadi ya. Sekarang yang akhi tuan-tuan. Akhi ka, yang akhi dia. Jadi apa dia tuan-tuan? Jadi apa dia akhi tu? Ada yang boleh? Tak ada? Akhi. Akhi. Akhi ka. Okey, terbaik. Puan Nurmadiah terbaik. Masya Allah, betul. Puan Siti Maryam betul. Okey, Puan Rin Hasan, Puan Nurmah terbaik. Tuan Haji Zainal terbaik. Masya Allah, betul. Semua cakap betul. Pertama kita sebut saja dulu kedudukan dia, mudhaf ilaih. Itu paling mustahak disebutlah. Itu yang paling mustahak. Kalau tuan-tuan nak yang buat simple macam ni saja. Kalau nak buat simple, cakap saja kedudukan dia. Tapi nak buat yang panjang, boleh sebutkan sekali. Dia mudhafun ilaih. I'rab dia apa? I'rab dia majrur. Setiap mudhafun ilaih wajib jar. Sebab tu dia mudhafun ilaih majrur. Okey. Majrur dengan apa? Ujung dia ya ustaz. Oh, majrur dengan ya. Dia majrur dengan ya ni, tuan-tuan semua ya. Kenapa majrur dengan ya? Kenapa? Kenapa mesti majrur dengan ya? Sebelum ni saya belajar majrur dengan baris bawah pun. Majrur bil kasrah tak pernah dengan ya. Jarang saya jumpa ya. Kenapa dengan ya? Kenapa wajib dengan ya? Li'annahu asma'u khamsah. Dia ni asma'u khamsah tuan-tuan semua. Dia ni asma'ul khamsah. Jadi sebab tu dia menggunakan ya. Kalau isim biasa memang gunakan baris bawah kalau isim biasa. Tapi kalau asma'ul khamsah gunakan ya. Okey tuan-tuan ya. Sekarang tuan-tuan, saudara engkau. Sekejap ya. Saudara engkau. Itu kepunyaan tuan-tuan. Maknanya dia juga sebagai apa? Wahuwa mudhaf. Kalau kepunyaan tu maknanya dia juga mudhaf tu. Dan juga setiap asmaul khamsah tu tuan-tuan, dia akan jadi mudhaf tu. Setiap asmaul khamsah dia akan jadi mudhaf. Setiap asmaul khamsah dia akan jadi mudhaf lah. Sebab tu tuan-tuan, asmaul khamsah ni cara i'rabkan dia, akhi tadi tu, dia mudhafun ilaih dan dia punya i'rab majrur sebabkan setiap mudhafun ilaih wajib jar, mudhafun ilaih majrur. Majrur dengan apa? Bil ya. Kenapa dengan ya? Li'annahu asma'u khamsah. Wa huwa mudhaf. Macam tu tuan-tuan semua. Okey ya? Okey. Masya Allah. Ini cara panjang lah. Kalau tuan-tuan nak buat yang simple, cakap saja dia mudhafun ilaih. Itu dah cukup dah. Dah terbaik dah tu. Kalau tuan-tuan nak cakap yang secara simple, cakap saja dia mudhafun ilaih. Itu dah terbaik dah.
Cara nak panjang dia macam ni tuan-tuan. Cara yang panjang dia saja. Kalau tuan-tuan nak buat simple, cakap macam tadi saja. Dia mudhafun ilaih. Itu dah terbaik dah. Okey ya. Okey, terbaik. Puan Nur Fazilah dah jawab juga tadi. Terbaik, Masya Allah. Okey, sekarang tuan-tuan yang ka. Ka, macam mana tuan-tuan mengirabkan dia ni? Ka. Ada yang boleh? Ka, cara panjang dia boleh. Nak simple dia pun boleh. Pulang kepada tuan-tuan lah. Sila tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan mengirabkan yang ka? Macam mana tuan-tuan mengirabkan yang ka tu? Sila tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan mengirabkan yang ka? Ganti nama ka. Tu ganti nama ya. Janganlah engkau menuntut akan kezaliman saudara engkau. Jadi engkau yang dekat belakang yang ka tu jadi apa tuan-tuan? Ada yang boleh? Okey. Tak ada? Okey. Paling senang dia mungkin tuan-tuan akan bagi tahu dia adalah mudhafun ilaih. Betul ya? Mudhafun ilaih. Sebabkan sebelum dia mudhaf maka dia menjadi mudhafun ilaih. Itu yang paling senang lah. Kalau tuan sebabkan akhir itu mudhaf, maknanya ka tu mestilah mudhafun ilaih. Itu dah terbaik dah. Itu dah betul dah. Itu cara yang senang. Kalau tuan-tuan nak buat yang panjang, nak yang lengkap dia, tuan-tuan kena sebutlah. Ini ganti nama kan? Ganti nama ni kan kekal ujung dia. Ganti nama kan bukan mu'rab. Dia mabni. Dia kekal ujung dia. Setiap ganti nama tu kekal ujung dia. Maknanya kita sebut. Jadi yang kekal ni, yang mabni ni kita sebut nama dia. Nama dia siapa? Dhamir. Nampak ke tidak? Nampak Ustaz? Nama dia Bariz. Bersambung dia ke tidak? Bersambung tadi Ustaz. Akhika bersambung dengan akhir Ustaz. Maknanya muttasil. Itu nama dia tuan-tuan ya. Nama lengkap dia lah. Itu nama lengkap dia. Dhamirun barizun muttasilun. Okey, itu nama lengkap dia. Lepas tu kita sebut dia mabni. Dia ni kan mabni, kekal. Boleh berubah ujung dia. Mabni kekal dengan apa ujung dia? Kan ni ujung dia balik atas Ustaz. Dia ni balik atas. Maknanya mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Kalau dia mabni alal fathi, dah senang dah. Mabni alal fathi. Sebagai apa dekat sini, barulah kita tulis. Dia ni fi mahalli. Dia ni sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tu apa i'rab dia? Mudhaf ilaih i'rab dia jar. Jadi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Macam tu tuan-tuan ya. Fi mahalli jar mudhaf ilaih. Ini cara panjang dia tuan-tuan semua. Cara yang buat kita cara panjang ni macam ni lah. Fi mahalli jar mudhaf ilaih. Kalau tuan-tuan nak buat simple, cakap saja dia mudhafun ilaih. Ka tu apa? Dia mudhafun ilaih. Cara panjang dia sebut nama dia terlebih dahulu. Sebut nama dia. Lepas tu sebut bahawasanya dia ni kekal ujungnya. Kekal dengan apa? Alal fathi. Terakhir baru tuan-tuan cakap dia ni dalam keadaan jar. Kenapa dia jar? Sebabkan dia mudhafun ilaih. Macam tu tuan-tuan semua. Itu cara panjang. Cumanya tuan-tuan tak mesti dengan yang panjang yang lengkap macam tu. Tuan-tuan boleh ambil yang simple, yang sederhana saja. Kalau nak cuba panjang, boleh juga untuk berlatih. Boleh, tak ada masalah. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ya? InsyaAllah. Okey. Ini perbincangan Nahwu dia tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, kita dah sudah buat untuk tasrif, untuk Nahwu dia sekali. Perbincangan tasrif dan Nahwu. Kalau tasrif mungkin agak senang sikit. Fi'il madi dia apa, sighah dia apa, wazan dia apa, kata dasar dia apa dan bina dia apa. Nahwu dia macam ni tuan-tuan ya. Nahwu ni pun yang saya bagi ni yang bentuk yang lengkap dia lah. Kalau tuan-tuan nak ambil simple, boleh saja, tak ada masalah. Okey. Okey tuan-tuan semua, faham ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ya insya-Allah? Okey. Mungkin itu sajalah tuan-tuan semua untuk kelas kita hari ini. Alhamdulillah kita dah 1 jam bersama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Dan saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Ya naqtatim darsan al-yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Astaghfirukum. Kita jumpa lagi hari Khamis tuan-tuan ya, hari Khamis ya, bukan hari Rabu. Esok saya tak ada kelas. Esok kita tak ada kelas. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Khamis. InsyaAllah pada pukul yang sama. Pada pukul 11.45 insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.